Tuan-tuan, kebelakangan ini banyak sungguh kita melihat paparan di media-media sosial tentang kelakuan pelik anak-anak bangsa kita yang kelihatannya boleh mengaibkan kepada agama, bangsa dan juga tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk mensyukuri semua nikmat-nikmatmu. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, kebelakangan ini banyak sungguh kita melihat paparan di media-media sosial tentang kelakuan pelik anak-anak bangsa kita yang kelihatannya boleh mengaibkan kepada agama, bangsa dan juga tanah air. Malam ni kita bukanlah nak marah kepada anak-anak kita ini. Kita di Masjid Negeri ini, kita dakwah. Dakwah ini dia tidak marah. Dakwah is all about love. Dakwah ini cinta. Cinta dalam erti kata anak-anak muda ini, they don't care what you know, what they know that you care. Dia tak peduli kita siapa, yang dia peduli kalau kita peduli tentang dia. Jadi malam ni kita sama-sama nak memberikan nasihat selaku orang tua lah. Agama kita sangat menekankan salah satu daripada perkara yang sangat mustahak walaupun kecil, iaitu setiap orang Islam ni dia kena ada satu sifat, namanya sifat malu. Malu ni mustahak. Dalam kitab Hadis 40 Imam An-Nawawi dirakamkan pada hadis yang ke-20, yang mana disebutkan dalam hadis itu, inna mimma adraka, sesungguhnya antara apa yang didapati daripada min kalamin nubuwah, daripada pesanan nabi-nabi terdahulu, idza tastahi fasna ma syi'ta. Semua nabi-nabi akan pesan kepada umat mereka, kalau engkau tidak ada malu, buatlah benda-benda engkau hendak. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab itu malu ini benda mustahak. Banyak masalah yang ada di sekeliling kita boleh selesai kalau orang kita ada sifat malu ini. Justru itulah orang tua kita, orang Melayu, sangat menjunjung sifat malu. Sehingga kata mereka, kalau malu sudah hilang, hidup sama dengan binatang. Dalam tunjuk ajar Melayu, sifat malu ini adalah cermin moral. Kata orang tua-tua, kalau malu berbuat ibadat, dunia akhirat hidup tersesat. Kalau malu bekerja, hidup pula sengsara. Kalau malu beramal, alamat mati tidak berbekal. Dalam kehidupan orang Melayu, orang yang tidak ada aib malu ini, dia tergolong sebagai orang hina. Orang ini dianggap rendah dan disamakan dengan haiwan. Tuan-tuan, orang dengan haiwan patutnya kita tak boleh sama dengan haiwan. Tapi orang kita pakai baju nampak ketiak berapa ramai. Lembu tak pernah tunjuk ketiak. Tuan-tuan guru, lembu sehari dua ni ada tengok lembu ngangkat ketiak? Tak, lembu pun malu nak tunjuk ketiak. Kita sendiri kulu kile tunjuk ketiak. Sebab itulah orang tua-tua mendidik kita supaya pelihara sifat malu sepanjang hayat. Dan malu ni adalah sifat yang sangat penting
dalam kita nak mengharmonikan hubungan sesama manusia sekarang. Dalam bahasa Arab, malu ni disebut al-haya'u. Al-haya'u ni at-tawwah wal himsah, penuh dengan sopan santun, penuh dengan perangai orang-orang bertaubat. Itu sifat malu. Sebab itu para ulama menyebutkan bahawa malu ini khuluqu yamnahu Allahu al-'abda wa yajbaluhu 'alaihi fayakufuhu 'an irtikabil qaba'ih war razail. Malu ini akan membuatkan seorang manusia jauh daripada qaba'ih war razail. Dia akan jauh daripada benda buruk dan benda yang menyebabkan dia boleh kena hina. Sebab itulah Nabi SAW menekankan malu ini perhiasan seorang mukmin yang sejati. Orang beriman dia kena ada sifat malu. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Kata Ibn Umar, dia pernah dengar Nabi menyebut, innal haya'a wal iman qurina jami'an fa idza rufi'a ahadahuma rufi'a al-akhar. Rasa malu dan juga iman dia adalah terikat antara satu sama lain. Modesty and belief are together. Kalau satunya hilang, satu lagi hilang. Jadi orang beriman kalau tak ada sifat malu, maka dia tak ada iman. Automatik dia datang dalam satu package. Ini hadis riwayat Imam Al-Hakim. Kata Salman Al-Farisi, inna Allah azza wa jalla idza arada an yuhlika 'abda naza'a minhu al-haya. Allah kalau nak menjahanamkan seseorang, membinasakan seseorang, yang pertama sekali Allah akan buat adalah naza'a minhu al-haya. Allah akan hilangkan rasa malu daripada orang itu. Mana dia dah malu ni tak wujud. Fa idza naza'a minhu al-haya lam talqahu illa maqitan mumaqqatan. Dan manusia kalau sudah tercabut sifat malu, maka dia adalah golongan yang sangat dimurkai oleh Allah. Fa idza lam talqahu illa maqitan mumaqqatan nuzi'at minhu al-amanah. Dan manusia itu kalau sudah dimurkai oleh Allah, nombor satu hilang perangai yang seterusnya akan dicabut, amanah dah tak ada lagi. Malu, murka, amanah. Fa idza nuzi'at minhu al-amanah lam talqahu ila kha'inan mukhawwanan. Bila amanah sudah hilang, automatik dia akan jadi seorang pengkhianat. Fa idza lam talqahu ila kha'inan mukhawwanan nuzi'at minhu rahmah. Kalau dia sudah khianat pada orang, Allah cabut pula rahmat daripada orang ini. Fa idza nuzi'at minhu rahmah lam talqahu ila rajiman mula'anan. Kalau rahmat dan kasih sayang sudah dicabut, maka orang tu akan jadi orang yang terkutuk. Fa idza lam talqahu illa rajiman mula'anan nuzi'at minhu ribqatul Islam. Bila dia dah jadi orang yang terkutuk, maka last fasa terakhir Islam akan tercabut daripada diri dia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itu fasa dia. Sebab itu malu walaupun kecil bagi kita, dia adalah proses yang step by step akan sampai satu peringkat Islam tercabut daripada diri kita. Sebab itu kena jaga sungguh malu ini. Sebab itulah para ulama mengatakan semua nabi dan semua rasul Allah kurniakan kepada mereka sifat malu. Semua nabi-nabi. Ada satu kisah yang pernah diceritakan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini didengar oleh Abu Hurairah berkenaan dengan Nabi Musa. Sedap cerita ini. Nabi bercerita, kanat Banu Israel yaghtasiluna uratan yanzuru ba'dhum ila sawati ba'd. Nabi cerita Bani Israel dulu zaman Nabi Musa, dia sama dia mandi bertelanjang. Zaman itu, zaman sekarang pun ada lagi tempat-tempat mandi beramai-ramai, nudist beach apa masih ada lagi. Bani Israel dulu mandi bolehlah telanjang sama-sama dia. Sehingga kan yang suruh ba'dhum ila sawati ba'd, masing-masing memandang kepada aurat masing-masing. Tapi kata Nabi, wa kana Musa alaihissalam
yaghtasilu wahdahu faqalu wallahi ma yamna'u Musa an yaghtasila ma'ana ila annahu adaru. Tapi walaupun budaya masa itu orang mandi bertelanjang beramai-ramai, tapi Nabi Musa ni dia tak join. Dia jaga aib, dia jaga maruah dia. Kalau dia mandi, dia tak campur dengan orang. Dia mandi pun pakai pakaian yang sesuai. Sehingga kan orang ramai masa itu buat fitnah. Mereka mengatakan agaknya Musa ini tidak mahu mandi beramai-ramai dengan kita sebab innahu adaru. Adar ni maknanya kemaluan dia cacat agak, maknanya pelik daripada orang ke apa begitulah orang buat fitnah. Bayangkanlah tuan-tuan, apa perasaan orang kampung siang malam menceritakan benda dalam seluar kita. Tension juga orang cerita agaknya begini, agak jadi buah mulut pula dah. Nabi Musa ni memang sabar betul. Kalau kita tak boleh tahan tuan-tuan, katalah kita ni selebriti, ustaz ke penceramah ke, masyarakat bukan nak dengar apa yang kita ceramah, sibuk bincang benda dalam kain penceramah, letih juga. Benda rupanya agak gini, agak aku cerita penat-penat hak dalam kain tu yang dia bahas ramai-ramai. Kalau orang lain kamu tutup dah Facebook, tak daya kita melayan. Tapi Nabi Musa ni dia bersabar. Walaupun dia ni bukan calon-calon orang. Nabi Musa ni tuan-tuan, dalam Quran dicatatkan masa dia masuk ke kota Memphis, masa tu dia muda lagi, dia dapati ada dua orang tengah bergaduh di Memphis. Seorang tu Bani Israel, seorang lagi daripada Firaun, musuh dia. Jadi bila bergaduh dua orang ni, yang daripada Bani Israel minta tolong dengan Nabi Musa. Saudara maralah. Nabi Musa pun teruslah pergi tolong. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fawakazahu Musa faqada alaih qala hadha min amali syaitan innahu aduwwun mudillun mubin. Lalu Nabi Musa, fawakazahu Musa, dia beri satu penumbuk, mati orang itu. Punya gagahnya Nabi Musa ini, dia bagi penumbuk sulung, faqada alaih, mati orang itu. Qala hadza min amali syaitan, orang pun kuma, sudah Musa, ini buat gabak Firaun. Tak tahu, sudah masuk penjara habislah. Dia hadza min amali syaitan, bukan sebab saya, ini syaitan ni yang menyebab jadi begini. Innahu aduwwun mudillun mubin. Syaitan ni yang menjadikan kita jadi bergaduh ini. Dia panjanglah cerita tu, ada dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-15. Mana Nabi Musa bukan orang sebarang, tapi dia sabar. Nabi cerita, fadhahaba marratan yaghtasilu fawada'a thawbahu ala hajar fafarra al-hajar bi thawbih. Nak jadi cerita, Nabi kata satu ketika Nabi Musa pergi mandi, dia pun letak pakaian dia atas satu batu, baju dia apa semua, dia mandi, pakailah kain selai, kain basahan. Tiba-tiba dalam hadis itu disebut alal hajar, la hajar fa farra hajar bi thawbih, batu yang tempat letak pakaian Nabi Musa lari. Ini peliklah ceritanya. Batu itu bergerak lari. Faqala fajamaha Musa bi athari yaqulu thawbi hajar, thawbi hajar. Nabi Musa bila tengok batu bergerak bawa dia punya pakaian, dia pun panggil batu itu, "Oi batu, baju aku, baju aku." Dia pakai kain basahan, bukanlah tebal sangat pun kain basahan dia, nak buat mandi. Kemudian dia pun kejarlah batu itu nak mengambil pakaian dia. Hatta nazarat Banu Israel ila sawati Musa. Sedang dia berlari nak mendapatkan pakaian dia dengan kain basahan, kain tu jarang ataupun sengkat ke apa ke, sehingga kan nazarat Banu Israel sawati Musa, orang Bani Israel yang kebetulan ada duduk tepi-tepi, ternampak dia berlari. Dan ada di kalangan mereka ternampak aurat Nabi Musa. Faqalu wallahi ma bi Musa min ba'zin. Kata mereka, lawa pada kita hak dia. Dia kan bawa itu ayatnya. Fara'auhu uryanan ahsan ma khalaqallah. Ini lagi comel. Ternampak aurat Nabi Musa, lawa pada kita.
Diringkaskan cerita, faqamal hajar ba'lu hatta nuzira ilaihi qala fa akhadha thawbahu fatafiqa bil hajar darban. Batu itu pun berhenti. Nabi Musa sampai, Nabi Musa ambil baju dia, fa akhadha thawbahu fatafiqa bil hajar darban. Dia pukul batu itu dengan satu pukulan. Qala Abu Hurairah, wallahi innahu bil hajar nadabun sittatun aw sab'atun darbu Musa alaihissalam bil hajar. Demi Allah, pada batu itu ada 6 ataupun 7 bekas pukulan Nabi Musa. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi sifat malu daripada dulu, nabi-nabi terdahulu semua ada sifat malu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak payah ceritalah. Ini adalah manusia yang sangat malu. Sehingga kata Imran bin Husain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min azra'i fi hizriha. Nabi ini dia punya pemalu, lebih pemalu daripada gadis perawan yang duduk dalam pingitan. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Pingitan ini budaya orang tua-tua dulu. Zaman kita sekarang dah tak ada dah gadis pingitan ini. Dia asalnya pingitan ini tradisi pernikahan orang-orang Jawa. Ada juga yang diamalkan di Sulawesi Tenggara, macam orang suku Mona, suku Buton. Ada juga suku Banjar pun amalkan pingitan. Betawi, suku Sumbawa, Melayu dah tak buat dah. Dulu anak perempuan dipingitkan, macam dia simpankan, tak bagi keluar sangat. Terutama menjelang perkahwinan, biasanya 2 bulan sebelum tak dibenarkan keluar. Tapi anak perempuan kita sekarang kan kerja pun nak pingit kan. Dulu 2 bulan dia duduk di rumah, jaga badan dia, yalah, ada rempah-rempah herba apa nak bagi kecantik lagi. Dan dalam tempoh 2 bulan dia tak jumpa tunang dia, supaya bila dia kahwin nanti dia punya rindu tu membara. Kalau dah hari-hari sampai hari nak nikah, pergi jumpa mak andam, dia urus baju, dia macam dia tak ada perasaan sangat, rindu dendam tu dah tak ada. Lagipun kalau dah 2 bulan tak jumpa, pengantin tu nanti akan ada malu-malu. Pengantin kita sekarang mana ada malu-malu, cium depan orang je, batal sembahyang tak malu langsung. Layan ke orang ambil gambar, okey cium sikit, cium selalu dalam masjid lagi. Dia dah tak malu sangat. Dulu kan orang tua-tua tengok gambar pengantin perempuan tunduk, tak memandang kamera. Sekarang dia pula mengarah kamera, lentang, ambil panjang-panjang sikit, ambil belah sini. Dia malu tu dah kurang sebab tak dipingitkan. Jadi Nabi itulah sahabat mengumpamakan dia pemalu macam gadis pingitan. Dan tuan-tuan, sifat malu ini juga adalah sifat orang-orang soleh. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Uthman bin Affan. Uthman bin Affan adalah sahabat Nabi yang sangat terkenal dengan sifat pemalu, sehingga malaikat pun segan kepada Uthman bin Affan. Nabi pernah sebut, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Bukankah aku selayaknya merasa malu terhadap Uthman, yang mana malaikat pemalu kepada dia. Apa sebab? Uthman ni dia sopan santun, gentleman, dia seorang yang pemalu. Malaikat pun malu dengan dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu kalau kita kaji sejarah bangsa Arab ini, walaupun mereka tidak Islam ketika itu, tapi mereka sangat menghiaskan jiwa mereka dengan sifat malu. Sifat malu ni benda basic. Kita ambil contoh Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika masih dia belum masuk Islam lagi, dia pernah dipanggil oleh Hercules. Hercules pernah panggil dia. Hercules nak tahu siapa Muhammad ini. Abu Sufyan masa itu belum Islam. Tapi Abu Sufyan dia malu untuk cerita pada Allah. Walaupun dia non-Muslim, dia kata, saya tak sanggup. Laulal haya'u min an ya'thiru alayya kadhiban lakadzabtu. Kalau bukan kerana rasa malu, saya akan berdoa je ke Hercules, tapi saya tak sanggup. Ini riwayat Bukhari. Maka bayangkanlah, orang bukan Islam pun ada sifat malu. Dan sifat malu ini begitu
Di kalangan bangsa Arab memang luar biasa. Ada satu kisah Abu Musa al-Asy'ari, dia cerita ada seorang pemuda daripada Bani Jusham. Mereka masa tu orang Islam dalam satu peperangan dengan Bani Jusham. Maka kata Abu Musa, falamma ra'ani walla anni zahiban fattaba'tuhu wa ja'altu aqulu lahu ala tastahi alasta arabiyan alasta tasbutu fakaffa. Abu Musa tengok ada satu orang muda, dia lari daripada perang, tak nak berlawan. Abu Musa pun laung perkataan daripada jauh, kenapa engkau lari pada aku? Engkau tak malu ke jadi orang Arab? Mari berlawan dengan aku. Kalau anak jantan, malu je. Dia sebut malu je. Macam ni anak jantan. Arab apa begini? Arab ni tadi dah lari. Bila dia dengar perkataan Allah tastahi alasta arabiyan ala tasbutu fakaffa, dia sebut awak tak malu ke? Anak jantan apa macam ni? Dia berhenti berlari, patah balik berlawan dengan Musa Asy'ari. Pantang dia kalau sebut perkataan awak ni tak ada malu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan lebih jauh daripada itu, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang maha berkuasa pun bersifat dengan malu. Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun. Kata Nabi, sesungguhnya Allah maha pemalu, maha mulia. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat disebutkan innallaha azza wa jalla hayyun sattirun yuhibbul haya was satra fa iza ghtasala ahadukum falyastatir. Allah itu maha pemalu dan maha menutupi. Dia mencintai sifat malu dan menutup aib. Maka jika seorang di antara kamu mandi, tutuplah auratnya. Allah malu sebab Allah maha melihat. Tapi hamba tak kerti bahasa, dah umur 60-an, 80-an, 70-an, mandi boleh lagi. Tutuplah auratmu, kata Nabi. Hadis riwayat Abu Daud. Maka kita orang Islam kena ada sifat malu ini. Kena ada. Kata Abdullah bin Mas'ud, istahyu minallah haqqal haya. Qala qulna ya Nabi Allah inna lanastahi walhamdulillah. Nabi pernah sebut, hendaklah kamu semua malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Sahabat kata, ya Nabi Allah, kami memang dah malu dah kepada Allah, alhamdulillah. Kata Nabi, laisa zalika, bukan begitu saya maksudkan, walakin al-istihya minallah haqqal haya an tahfazar ra'sa wa ma wa'a. Yang aku maksudkan malu kepada Allah itu adalah kamu jaga kepala kamu dan apa yang ada pada kepala kamu. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut. Itu tanda orang malu kepada Allah. Wa tahfazul batna wa ma hawa, jaga isi perutmu daripada masuk benda yang haram. Wa tadhkurul mauta wal bila faman fa'ala zalika faqad istahya minallah haqqal haya. Kemudian hendaklah kamu sentiasa ingat mati, ingat bahawa ada kehancuran selepas kehidupan. Siapa yang ada perangai ini, inilah malu yang sebenar-benarnya, kata Nabi. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ayolah kita tidak boleh menetap jati, papan dijauh, dibelah-belah. Jangan diikut kehendak hati, kita di bawah perintah Allah. Hatta kata Imam An-Nawawi, ibadat yang dilakukan kerana malu kepada Allah adalah amalan yang sangat berkualiti tinggi. Kata Nawawi, manusia beramal ada 3 jenis. Pertama, amal yang dikerjakan kerana takut pada Allah, itu dipanggil taraf hamba. Ada amal yang dikerjakan kerana mengharap pahala dan juga surga, ini dipanggil saudagar. Tapi ada amal yang dikerjakan kerana syukur nikmat dan malu pada Allah, inilah orang merdeka dan makrifat. Jadi kita semayang, puasa, apa juga amalan kerana syukur dan kerana kita ini malu kepada Allah. Allah bagi nikmat banyak, aku nak semayang 4 rakaat pun malas, malu aku. Jadi dia semayang itu kualitinya tinggi, pahala nak, surga nak, tapi dia letakkan malu tu sebagai sebab utama dia. Sebab itu marilah kita ada sifat malu ini. Dalam kitab Adabud Dunia Waddin, Mawaddi ada menyebutkan bahawa malu itu 3 jenis. Pertama, malu kepada Allah.
iaitu jauh dari perkara yang Allah tidak suka. Yang kedua, malu dengan manusia. Kita tahan diri kita dari menyakitkan hati orang lain, ataupun kita parking tengah-tengah orang, kita sanggup kena sumpah dia orang nak lalu tak boleh. Dia ada malu nak buat kerja tak senonoh begitu. Yang ketiga, malu kepada diri kita sendiri. Jaga nama baik kita, nama keluarga kita. Dan selain daripada itu juga, kita hendaklah malu dengan makhluk-makhluk yang kita tak nampak. Ketahuilah bahawa di sekeliling kita banyak makhluk Allah yang melihat kelakuan kita. Pertama, malaikat. Kalau ia pun, walaupun tak ada orang, ingatlah kiri kanan bahu kita ni ada malaikat. Ada kena malu lah sikit. Awak balik Mekah, ada title haji, tapi buat maksiat, jumpa perempuan tak senonoh, malaikat kiri kanan geleng kepala. Baik itu Nabi suruh segan dengan malaikat. Ibnu Umar sebut, Nabi pernah sebut, iyyakum wat ta'arri, janganlah kamu bertelanjang bulat, kata Nabi. Ta'arri, tak berpakaian langsung, surat benam pun tak ada, mungkin di bilik air ke mandi ke. Jangan kamu tak ada surat benam pun. Fa inna ma'akum man la yufarriqukum fi naumin wala yaqizatin, kerana selalu bersama kamu itu malaikat yang tidak pernah berpisah dengan kamu, illa hina ya'ti ahadukum ahlahu aw hina ya'ti khalatu. Nabi sebut malaikat tu hanya berpisah dua keadaan saja. Pertama, ketika kamu bersama dengan isteri kamu, maknanya suami isteri, ketika dia bersama, malaikat akan tukosyih lah, dia segan, dia pemalu, dia keluar tak menengok. Yang kedua, ketika kita berada dalam tandah buang air, ala fastahyuhuma ala fa'krimuhuma, maka kata Nabi, malulah kepada mereka dan muliakanlah, hormatlah sikit pada mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi pada keliling kita ni ada malaikat yang kita kena ada segan sikit lah. Mana bila nak buka baju ke benda ke, kena ingat, selain daripada orang tengok dalam telefon, ada malaikat yang menengok. Sedih malaikat tu menengok, ngapa jadi begini, awak kan ngapai Quran, dia jadi sedih lah. Jadi kita ada malu sikit. Yang kedua, Nabi suruh kita hati-hati, sebab selain malaikat ada pula jin. Masjid ni pun ada jin. Tuan-tuan try lah tidur tengah-tengah ni pukul 2 pagi nak tengok, esok balik duduk kat tangga, ada jin. Baik tu Nabi suruh kita doa, jauhkan daripada jin yang kerjanya skodeng kita masa buka pakaian. Ada doanya Nabi ajar. Dalam satu riwayat Nabi pernah sebut, satru ma baina a'yunil jinni wa awrati bani adam idza wada'a ahduhum thawbahu ay yaqula bismillah, kata Nabi. Kata Anas bin Malik, Nabi sebut yang membutakan mata jin ketika melihat aurat anak Adam adalah apabila seorang itu membuka bajunya, dia mengucapkan bismillah. Ini hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Jadi macam puan-puan di belakang kena ingat, bila balik rumah nanti, buka telekung, buka tudung apa saja, ada jin yang tengah nengok kita, sengih-sengih dia ngikut. Dia sampai rumah, wow, dapat lagi tengok, free, tayangan percuma. Tapi kata Nabi, satru ma baina a'yunil jin, yang boleh menutup mata mereka, membutakan mereka adalah bila kita buka pakaian, bacalah bismillah. Jadi bila buka baju, bismillah, terus butalah mata jin itu. Tapi ini doa biar puan-puan je lah amalkan. Tuan-tuan tak amal pun tak apa. Saya ingat tuan-tuan kalau buka baju seluar jin tengok, pengsan jin tu agak padan muka, nak sangat menengok. Buta menyesal, dia menengok, menyesal pula aku menengok. Ni agak lebih baca semualah, laki puan baca semua. Sama juga kita kena malu, kena segan dengan bumi tempat kita berpijak. Lantai, di mana saja, padang, mana semua tempat ini, mereka ni makhluk Allah yang akan menceritakan semua perangai kita di hadapan Allah nanti.
Kata Abu Hurairah, Allah Ta'ala ada berfirman, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi akan ceritakan semua kisahnya. Surah Al-Zalzalah ayat yang keempat. Maka Rasul ketika ayat ini bacakan, dia tanya kepada sahabat, kamu tahu tak apakah yang akan diceritakan oleh bumi kepada Allah nanti? Sahabat jawab, Allah dan Rasulnya saja yang tahulah. Kata Nabi, inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala zahriha. Bumi ni yang tempat kita pijak akan mengadu kepada Allah. Dia menjadi saksi terhadap semua perbuatan kita di atas bumi ini, sama ada lelaki maupun perempuan. Kita buat apa? Duduk atas bumi ini kita buat tak senonoh, dia akan mengadu pada Allah. Antaqula amali kaza wa kaza yauma kaza wa kaza qala fa hadhi akhbaruha. Bumi itu kata Nabi mengadu, ya Allah, manusia ni pada hari ini dia buat begini, pada hari tersebut dia buat begitu pula begitu. Dia mengadulah pada Allah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, dia akan mengadu. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi kita contoh berdiri atas pentas buat persembahan, pentas tu pun akan mengadu kepada Allah. Ya Allah, orang ni dulu atas pentas membuka baju, ya Allah, dia mengadulah, dia mengadu sebab dia tak nak menanggung. Hatta tuan-tuan, makhluk di sekeliling kita ni pun, semua cicak, rama-rama, lembu korban, apa saja, semuanya ini kita kena malu dengan dia orang, sebab mereka juga akan menjadi saksi. Kata Anas bin Malik, Nabi sebut, iza tabal abdu ansallahu hafazata wa ansa zalika jawarihahu wa ma'alimahu minal ardi hatta yalqallahu wa laysa alaihi syahidun minallah bizanbin. Seorang hamba yang bertaubat, maka secara automatik Allah akan jadikan malaikat pencatat ansallah, dia jadi lupa kepada maksiat yang pernah kita buat. Taubat saja dia terus auto delete, dia jadi lupa. Wa anza zalika jawarihahu, termasuklah anggota badan kita ini juga auto delete, dia tak ingat dah apa yang kita buat. Wa ma'alimahu minal ard, dan segala makhluk di bumi, semua yang melata, apa juga burung yang terbang, kambing, cicak, apa saja, tu orang panggil mengucap cicak. Dia bunyi itu sebab dia nampak ada orang buat maksiat agak macam ish. Ayah pergi masjid, anak begini rupa, tu panggil mengucap cicak. Cicak tu pun akan jadi saksi. Tapi bila taubat, ansallah, Allah deletekan memori mereka. Hatta yaqallah wa laysa alaihi syahidun min Allah bizanbin, sehingga nanti dia menghadap Allah, manusia ni tak ada saksi pun yang boleh mendakwa kesalahan dia kerana semua telah dilupakan oleh Allah. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Jadi marilah kita miliki sifat malu ini. Cuma dalam soal malu ini, janganlah bila sebut malani mohlah kita disifat malu, jadi orang tu teruslah jadi malu, termasuk malu dalam bab yang tak sepatutnya malu. Malu ini sifat terpuji, namun malu boleh jadi sifat tercela kalau menyebabkan kita terhalang mendapat ilmu agama ataupun nak melakukan suatu benda yang benar. Kenapa tak buat? Malu, salahlah. Kenapa tak pergi ngaji? Malu. Sebab itu para salafus salih mengatakan la yanalul ilmal mustahi wal mustakbir. Orang yang pemalu tidak akan dapat ilmu. Sama juga dengan orang yang bersombong, orang yang sombong. Sebab itu orang tua-tua mengajarkan, takut biar bersebab, malu biar bertempat. Apa tanda Melayu berilmu? Tahu aib, mengerti malu. Apa tanda Melayu terpuji? Tahu menjaga malu diri. Kita belajar, jangan malu. Oh, saya dah umur 50-an, ingat nak sambung buat diploma, nak sambung degree, tapi malu pula bersaing dengan budak-budak. Itu salah. Jangan malu menuntut ilmu. Jangan malu untuk nak belajar agama, walaupun kita dah pencen baru nak buka Iqra'. Oh, jangan malu. Itu jangan malu. Dalam riwayat banyak diceritakan kisah, bagi contoh kisah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Pernah ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haqq
fahal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat? Faqala na'am idza ra'atil ma'. Ummu Sulaim ni dia orang perempuan. Dia datang jumpa Nabi, dia tanya, "Ya Rasul, Allah itu tidak pernah malu daripada kebenaran. Maka saya minta maaf nak bertanya, adakah wanita kalau mimpi basah wajib mandi juga?" Sebab biasanya mimpi basah laki-laki, tapi kalau perempuan lagu mana ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Na'am idza ra'atil ma'." Ya, kena mandi kalau kamu bangun tidur tengok ada bekas air pada pakaian kamu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Cerita mimpi basah ini benda yang malu cerita. Dalam mengajar kitab pun kita malu kalau nak buka bab itu. Benda tu tabu lah untuk nak dibicarakan. Tapi kita tengok Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia tidak malu bertanya demi nak mendapatkan ilmu dan demi nak mendapat kebenaran. Dan Nabi pun tidaklah marah dia pun. Kata, "Apa awak orang perempuan tanya soalan begini tak senonoh?" Maknanya tak jadi masalah. Jangan malu untuk belajar dan mengaji. Contoh kedua, ada satu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, "Inna rajulan sa'ala Rasulullah 'anil rajulin yujami'u ahlahu thumma yaksal." Ada satu orang sahabat, dia tanya kepada Nabi tentang kawan dia. Dia kalau manusia ni nanya soalan tak pernah ngabar soalan tu soalan dia, soalan kawan dia lah dia akan ngabar. "Ya Rasul, ada kawan saya, dia berjimak dengan isteri dia, tetapi ketika dia nak macam mana ayat punya, kita nak ngajar pun jadi malu nak nyebut ayat. Ketika dia nak habis dah bersama dengan isteri, dia telah mengeluarkan maninya itu di luar. Azal dia panggil, dalam bahasa Arab dia panggil azal. Azal ni maknanya menumpahkan sperma di luar vagina ketika terjadinya ejakulasi. Orang putih panggil coitus interruptus, withdrawal ataupun pull out method. Ini metod kontrasepsi tertua di dunia, perancang kehamilan paling tua di dunia. Maknanya dia keluar. Jadi dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kawan saya tu dia bersama isteri tapi dia di luar. Guna gaya ya Rasulullah, adakah dia wajib mandi?" Aisyah kata, ketika itu saya duduk sebelah Nabi. Maka wa Aisyah tu jalisatun, Aisyah duduk sebelah Nabi. Faqala Rasulullah, Nabi boleh jawab kepada laki-laki ini la fa'alu zalika ana wa hadhi summa tagtasilu. Nabi kata, saya dengan perempuan ni, dia tunjuk Aisyah pun pernah buat benda yang sama dan kami pun mandi juga. Hadis riwayat Muslim. Benda ni nak cerita pun malu, tetapi sebab ini proses pembelajaran. Jadi belajar tak ada malu. Contoh yang lain, ada sekelompok kaum Ansar dengan Muhajirin, dia berselisih pendapat mengenai batasan setakat manakah jima' yang mewajibkan mandi. Kaum Ansar dia berpendapat tak wajib mandi kalau tidak ada mani yang keluar. Tapi kaum Muhajirin berpendapat wajib mandi kalau suami dan isteri dah bertemu walaupun tidak mengeluarkan mani. Jadi bergaduh dua puak ini, pertelingkahan akademik lah. Jadi Abu Musa al-Asy'ari melihat perselisihan ini, lantas dia berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha nak tanya soalan. Tapi nak tanya pun malu tuan-tuan. Ya ummah atau ya ummul mukminin, inni uridu an as'aluki an syai'in wa inni astahyiki. Wahai ummul mukminin, saya ni nak tanya soalan, keknya malu nak tanya soalan ni. Apa jawab Aisyah? La tastahyi an tas'alni amma kunta sa'ilan anhu ummuka allati waladka fa inna ma ana ummuka. Kata Aisyah, jangan malu bertanya. Kalau awak boleh tanya kepada ibu yang mengandungkan awak, melahirkan awak, boleh juga tanya kepada saya. Saya ni ibu kepada kamu semua, ummul mukminin. Qultu fama yujibul ghusla. Bagaimana batasan jima' yang mewajibkan mandi, wahai ummul mukminin? Aisyah jawab, alal khabiri saqatta. Engkau telah bertanya soalan dengan orang yang paling tepat sekali, kata Aisyah. Musa kata, macam mana cara ya Aisyah, ya ummul mukminin?
Kata Aisyah, aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, iza jalasa baina syu'abihal arba'i wa massal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu. Jika seorang lelaki duduk di antara 4 anggota, 2 tangan 2 kaki di atas badan isterinya, dan 2 khitan bertemu, wajib mandi. Hadis riwayat Muslim. Walaupun benda tu bincang benda gitu malu, tapi dalam bab belajar jangan malu. Dalam bab lain kita disuruh malu. Buat maksiat, malukan agama bangsa, kena malu. Tapi ialah manusia ni, walaupun kita nasihat berbuih-buih, dia tetap nak menyingkap malu dia sendiri. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ni pernah menyebut, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau awak dah tak ada malu, lantak awak lah nak buat benda, kata Nabi. Ini hadis riwayat Bukhari. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran, a'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Buatlah ikut apa awak nak buat. Orang dah pesan dan nasihat, nak buat, buatlah. Tapi ingat, aku maha melihat apa yang kamu buat. Ini surah Fussilat ayat 40. Kadang kita malu jugalah tengok dalam media sosial orang perempuan, ialah dalam TikTok dan macam-macam lagi. Ini yang Nabi pernah sebut dalam hadis tanda kiamat, nisa'uhum kasiyatun ariyatun. Wanita-wanita yang berpakaian tapi bertelanjang. Itu ayat Nabi tu. Apa tanda burung perempat di atas batu dipatuk elang, apa tanda kiamat dekat, perempuan berbaju seperti telanjang. Apa tanda burung perempat, atas dahan panjang bermenung, apa tanda kiamat dekat, gadis berjalan berbaju tanggung. Mana pakaiannya tu boleh menarik perhatian orang. Saya melihat dalam konteks media sosial ini, kita kena ada kawalan. Pertama, janganlah kita berkongsi rahsia-rahsia aib di sosial media. Termasuklah ada orang kadang testimoni ubat kuat tak sesuai, awak serban atas kepala cerita benda testimoni begitu tak sesuai. Ataupun wanita ke apa, testimoni jamu rapat, janganlah melampau-lampau kan. Jadi benda-benda begitu juga, benda-benda ranjang tak sesuai nak dikongsikan. Sebab zaman sosial media banyak aib terdedah. Sebab orang akhir zaman dia akan gila satu perkara, dia panggil gila populariti, gila glamour. Ambil gambar ramai-ramai, patutnya senyum tak, pegang hidung buat rupa babi, tak tahu benda sebab, tak tahu anak dara belaka pula tu, semua mengangkat hidung, tak tahu kenapa. Cuma saya melihat kebanyakan mereka ni adalah penagih, bukan penagih dadah, tapi penagih social currency. Media sosial ni dia ada mata wang dia. Apakah social currency? Like, comment, share, follow. 4 perkara ni orang selok nak dapat. Bila nak dapat like, komen, share dan follow, lalu mereka akan buat macam-macam kerja gila supaya mendapat social currency ini. Jangan kongsi semua perkara dalam social media. Tak perlu kita sibuk nak tulis semua perkara. Beli sardin setim pun nak cerita, goreng telur mata kerbau pun nak cerita, tak payah. Kerana sudah ada malaikat yang Allah perintahkan untuk tulis belaka kerja kita ini. Wa qala qarinu hadza ma ladayya atid. Maka berkatalah malaikat yang sentiasa duduk dengan kita, aku inilah kitab catatan yang terletak dalam jagaanku, bersedia untuk dibawa pembicaraan. Surah Qaf ayat 21 sampai 23. Jadi jangan ambil tugas malaikat mencatatkan setiap kejadian hidup kita tiap-tiap hari. Boleh, tapi berpada-padalah. Pertama, jangan share cerita suami isteri, cerita dalam kain, cerita yang menunjukkan keintiman, tak boleh. Itu aib, jangan ditunjukkan kepada orang. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, inna min asyarrin nasi indallah manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat adalah orang yang berhubung dengan isterinya, bersama dengan isterinya, kemudian dia bercerita kepada orang rahsia ranjang dengan isterinya kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Apatah lagi cerita dalam Facebook, dalam Instagram, itu tidak boleh. Yang kedua, jangan kongsi perkara yang sepatutnya dirahsiakan. Contoh aib kita zaman lampau.
Kita yang sekarang ni dah ada songkok kopiah bianggut ni, kita dah insaf, dah berumur. Zaman muda semua hero belaka. Hero, kita tengok budak-budak muda kita sengih, bodoh, baru nak belajar, baru nak mengenal kebebasan. Kita pernah muda, young and stupid. Kita pernah lalui zaman itu. Zaman muda kita banyak benda tak senonoh kita buat. Tapi orang tak tahu, zaman itu tak ada media sosial. Kita sekarang dah jadi orang masjid, dah baik, tiba-tiba kita cerita ke orang kejahatan zaman muda. Tak perlu. Ini dipanggil golongan mujahirin, orang yang mendedahkan aib di zaman lampau. Tuhan tak suka. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kata Nabi, semua umatku akan mendapat ampunan Allah kecuali mujahirin, orang yang menceritakan dosanya pada orang. Wa inna minal majanati an ya'mal rajulu bil-lail 'amalan thumma yusbih wa qad satarahu Allah fa yaqulu ya fulan amiltul bariha kaza wa kaza. Yang dimaksudkan orang yang mujahirin ini, dia buat dosa waktu malam, kemudian waktu siang dia cerita kepada orang. Padahal orang tak tahu pun dosa itu, dia cerita kepada orang. Padahal Allah sudah tutup dia punya aib. Allah tak ceritakan, tak buka, tak berigak, tak kantoi, tak apa. Dia pula cerita, masuk dalam Facebook, dalam posting dan sebagainya lagi. Dia cerita pada orang, ya fulan amiltul bariha kan, malam tadi aku jumpa awek begini-gini, orang dapat duduk. Kalau awak tak cerita, tak ada orang tahu. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbih yakshifu sitrallahu anhu. Inilah orang, pada malam Allah tutup perbuatan dia, tapi waktu siang dia sendiri yang singkap perbuatan dia. Ini Allah tak suka orang begini. Baik itu saya selalu tegur kepada artis-artis yang hijrah. Awak nak masuk jemaah tabligh ke, masuk tarikat ke, masuk apa saja, silakan. Tapi tak payahlah berceramah ke sana kemari cerita saya dulu jahat tuan-tuan, minum arak 3 botol, tak payah cerita. Orang tak tahu bahawa minum arak. Tak payah buka aib yang Allah dah tutup. Mungkin dia niat nak bagi keinsafan, bukan begitu cara dia. Jangan sampai menghina diri kita sendiri yang Allah dah pun jaga itu tadi. Banyak nak terangkan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang malam ini. Apa yang mustahak, marilah kita nasihat kepada diri kita dan anak cucu kita, saudara mara kita. Kalau awak tak boleh jadi orang baik pun, jadilah orang ada sifat malu. Itu pun dah boleh kontrol kita daripada buat kerja tak senonoh. Jaga sifat malu. Awak orang puan, jaga sifat malu wanita. Kalau tak boleh, jaga nama abah. Abah orang kenal. Awak buat begini, malu abah, malah letak muka. Abah ustaz contohnya, awak buat begini, malu. Jaga nama mak, mak orang kenal. Jaga nama tok ki awak lu hebat. Jaga nama moyang, moyang hulu balang Melayu terkenal. Cicik pula jadi perangai. Kita sentiasa ingatkan, walaupun mereka tak apa 30 juzuk, bukanlah orang kuat ibadat, tapi kalau boleh jaga malu, insya-Allah dia boleh jadi orang baik. Sekadar itu sembang-sembang malam ini. Mohon maaf agak lewat kita menamatkan ceramah. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa, moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa lil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.